Siapa yang tak kenal apa itu lohong hitam? Secara peribadi, Astrolab rasa ramai yang tahu apa itu lohong hitam atau lebih popular dikenali sebagai black hole. Penemuan demi penemuan baru dari lohong hitam tidak pernah mengecewakan kita dan seringkali kita dikejutkan dengan beberapa penemuan misteri terbaru lohong hitam, terutamanya pada tahun 2022. Lohong hitam adalah ledingan gergasi dalam ruang dan masa yang sifatnya hitam pekat, menjadikannya misteri. Namun, para saintis terus mendorong pemahaman mereka tentang objek di angkasa lepas. Sepanjang tahun lalu, ahli astronomi telah mengumpul pandangan baru tentang lohong hitam di seluruh alam semesta. Anda akan terpesona dan kagum dengan fakta-fakta yang akan dipaparkan sebentar lagi. Jangan sesekali skip. Anda akan menikmati perjalanan yang jauh merentas alam semesta. Berikut adalah senarai 10 penemuan menggemparkan lohong hitam sepanjang 2022. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Yang pertama, imej sebenar lohong hitam. Pada tahun 2022, saintis merakam foto pertama Sagittarius A, lohong hitam besar di tengah-tengah Bima Sakti. Teleskop Event Horizon merakam imej itu dalam cahaya gelombang radio sub-milimeter yang dipancarkan oleh gas panas yang berputar di sekeliling tepi lohong hitam. Teleskop tersebut mula-mula menjadi tajuk utama pada tahun 2019 apabila ia berjaya menghasilkan imej ufuk peristiwa lohong hitam yang pertama, khususnya yang menjadi teras galaksi elips aktif Messier 87. Merakam foto Sagittarius A terbukti lebih sukar kerana gas dan debuan dalam tempoh jarak 27,000 tahun cahaya antara bumi dan Sagittarius A boleh menyerakkan gelombang sub-milimeter dan mengaburkan imej. Di samping itu, walaupun lohong hitam M87 kelihatan cerah kerana ia melahap banyak gas, aliran jirim ke Sagittarius A jauh lebih lemah menjadikannya lebih malap. Yang kedua, lohong hitam melahap bintang. Lohong hitam yang tidak pernah diketahui sebelum ini mendedahkan kewujudannya kepada ahli astronomi apabila ia mencincang dan menelan bintang yang berkitar terlalu dekat dengannya. Gangguan ganas itu datang daripada lohong hitam dengan jisim antara sekitar 100,000 dan 1 juta kali ganda jisim matahari yang terletak di galaksi kerdil SDS SJ 152120. Kira-kira 850 juta tahun cahaya dari bumi. Bencana ganas angkasa ini ialah kejadian yang dipanggil Tidal Disruption Event, meletuskan suar sinaran yang begitu kuat sehingga ia mengatasi setiap bintang dalam gabungan galaksinya. Ahli astronomi sebelum ini menggunakan TDE untuk mengukur jisim lohong hitam supermasif, berjuta-juta hingga berbilion kali ganda jisim suria. Walau bagaimanapun, AT2020 NEH ialah kali pertama TDE membantu menganalisis jisim lohong hitam sederhana yang lebih kecil. Yang ketiga, lohong hitam paling dekat. Pada bulan November, saintis mengumumkan lohong hitam baru yang ditemui kini memegang rekod sebagai yang paling hampir dengan bumi. Gaia BH1, kira-kira 10 kali lebih besar daripada matahari kita, terletak hanya 1,560 tahun cahaya dari planet kita. Kira-kira 2 kali lebih dekat daripada pemegang rekod sebelumnya. Gaia BH1 berada dalam sistem binary yang ahlinya adalah antara lain bintang seperti matahari kita. Apa yang membuatkan Gaia BH1 istimewa adalah jaraknya dengan bintang pendamping adalah sangat dekat, iaitu jarak di antara bumi dengan matahari kita sangatlah dekat. Keempat, lohong hitam yang semakin membesar. Ahli astronomi telah mengesan lohong hitam yang paling cepat membesar pernah direkodkan setakat ini. Ia membesar dengan melahap setara dengan 1 bumi per saat. Ia nampaknya merupakan lohong hitam yang paling pesat berkembang dalam tempoh 9 bilion tahun yang lalu. Gergasi pada masa ini memiliki jisim 3 bilion kali ganda daripada matahari kita, menjadikan 500 kali lebih besar daripada Sagittarius A, lohong hitam supermasif di tengah-tengah Bima Sakti. Ia dikatakan mampu memuatkan keseluruhan sistem suria di belakang ufuk peristiwanya, sempadan di mana tiada jasad dapat terlepas darinya. Gelombang jirim ke permukaan lohong hitam telah mengakibatkan kuasa, yakni jantung galaksi terang yang luar biasa, mengeluarkan tenaga yang cukup untuk menjadikannya 7,000 kali lebih terang daripada cahaya dari setiap bintang di Bima Sakti.
Secara keseluruhannya, kuasa ini SMS J114447 adalah yang paling bercahaya setakat yang kita ketahui semenjak kewujudan alam semesta 13.8 bilion tahun yang lalu. Yang kelima, lohong hitam sesat. Pada bulan Februari, ahli astronomi mengesan lohong hitam terpencil sebesar jisim sebutir bintang. Dengan bantuan teleskop angkasa Hubble, saintis menemui objek itu kira-kira 5,150 tahun cahaya dari bumi ke arah bonjolan di tengah-tengah Bima Sakti. Bintang yang cukup besar ini membentuk lohong hitam lebih daripada 20 kali ganda jisim matahari. Terdapat kira-kira 100 juta jisim bintang yang boleh membentuk lohong hitam. Sebelum ini, semua lohong hitam dengan jisim bintang yang dikesan sehingga kini wujud dalam sistem binary dengan pasangan seperti bintang neutron. Walau bagaimanapun, menurut ahli astrofizik, kebanyakan lohong hitam dengan jisim bintang Bima Sakti mestilah bersifat tunggal. Para penyelidik menganggarkan lohong hitam terpencil yang baru ditemui adalah kira-kira 7.1 kali ganda jisim matahari kita dan bergerak pada kelajuan kira-kira 162,000 km sejam. Yang keenam, lohong hitam sendawa. Biasa, apa yang kita akan buat setelah kenyang? Sendawa? Ya, pada tahun 2022, 3 tahun selepas lohong hitam menikmati makan malamnya, iaitu bintang dan setelah kenyang, raksasa gelap itu dilihat semula-mula bersendawa. Bunyi seolah-olah lawak, tapi ia adalah satu peristiwa yang benar. Apabila objek seperti bintang terlalu dekat dengan lohong hitam, medan gravitinya yang kuat boleh meregangkannya ke satu arah sambil menghimpitnya ke arah yang lain, sekaligus menjadikan seolah-olah spaghetti. Apabila bahan spaghetti ini jatuh ke dalam lohong hitam, ia menjadi panas, menghasilkan kilatan cahaya yang dapat dilihat oleh ahli astronomi dari jarak berjuta-juta tahun cahaya. Walau bagaimanapun, lohong hitam adalah pelahap yang tidak cerdik dan kadang-kadang meluahkan semula sebahagian daripada bahan ini kembali ke angkasa. Pada Oktober 2018, ahli astronomi mengesan lohong hitam yang terletak 665 juta tahun cahaya dari bumi menghancurkan sebutir bintang kira-kira 1/10 jisim matahari. 3 tahun kemudian, lohong hitam itu dikesan memuntahkan bahan dari sisa makanan terakhirnya. Apa yang dilihat kini adalah lohong hitam ini seolah-olah memuntahkan semula jirim yang ditelannya beberapa tahun lepas. Yang ketujuh, kuantum. Musim luruh yang lalu, saintis mengumumkan bahawa lohong hitam mungkin mempunyai sifat kuantum karbon yang mencadangkan ia pada asasnya boleh menjadi kecil dan besar, berat dan ringan, atau mati dan hidup pada masa yang sama seperti kucing legenda Schrödinger. Fizik kuantum mencadangkan alam semesta boleh menjadi tempat nyata pada skala yang paling kecil, dengan objek yang mampu superposisi, keupayaan untuk wujud dalam pelbagai keadaan sekaligus seperti berputar dalam 2 arah bertentangan secara serentak. Para saintis membangunkan model komputer yang meletakkan zarah kuantum simulasi di luar lohong hitam simulasi gergasi. Simulasi mendedahkan bahawa lohong hitam menunjukkan bukti superposisi, mampu besar dan kecil pada masa yang sama. Simulasi ini menunjukkan ciri-ciri unik lohong hitam yang ramai tidak tahu. Yang ke-8, erupsi yang memecahkan rekod. Tirai tahun 2022 dibuka dengan imej radio komprehensif lohong hitam yang paling hampir diketahui melahap jasad angkasa dengan jarak paling hampir dengan bumi. Imej itu menangkap pancaran radio dengan kelajuan menghampiri kelajuan cahaya daripada jirim lohong hitam, iaitu raksasa dengan jisim 55 juta kali ganda matahari. Hasilnya, lobus gergasi plasma menyerat lebih daripada 1 juta tahun cahaya dari pusat galaksi rumah lohong hitam, Centaurus A, kira-kira 12 juta tahun cahaya dari bumi. Letusan ini seterang 16 bulan purnama di langit. Yang ke-9, lohong hitam jauh menyembur jet hala ke bumi. Pada bulan November, ahli astronomi membuat satu penemuan mengejutkan lohong hitam yang menghancurkan sebutir bintang, kemudiannya menghaburkan jet menghala tepat ke bumi. Peristiwa ini yang digelar AT2022 CMC berlaku kira-kira 8.5 bilion tahun lepas. Para penyelidik menganggarkan lohong hitam itu memakan kira-kira separuh jisim matahari setiap tahun. Dalam kira-kira 1% daripada kejadian kemusnahan ganas ini, yang dikenali sebagai tidal disruption event,
lohong hitam meletuskan jet plasma dan radiasi dari kutubnya. Kita hanya melihat segelintir TDE yang dipancarkan ini dan ia kekal sebagai peristiwa yang sangat eksotik dan kurang difahami. Ahli astronomi sentiasa memburu kejadian ekstrim ini untuk memahami bagaimana jet itu sebenarnya dicipta dan mengapa sebahagian kecil TDE menghasilkannya. Yang terakhir, jumlah lohong hitam. Terdapat 40 kuintillion lohong hitam setara dengan jisim sebutir bintang yang kesemuanya membentuk 1% daripada jirim normal alam semesta, iaitu 4, diikuti dengan 19 digit kosong. Dengan menganalisis evolusi bintang di alam semesta, penyelidik menganggarkan kekerapan bintang berubah menjadi lohong hitam dengan jisim di antara 5 hingga 10 kali ganda matahari kita. Pengiraan ab initio yang pertama dan paling teguh bagi fungsi jisim lohong hitam bintang merentasi sejarah kosmik. Kita dah tentu tertanya-tanya, apa fungsi sebenar lohong hitam dan kenapa ia wujud? Astrolab perlukan bantuan anda bagi menyatakan pendapat anda mengenai black hole. Nyatakan komen anda, share, likes dan subscribe. Astrolab signing off from space.